Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak murid cikgu tahun 6 Wahbah. Hari ini kita nak lihat tajuk zon masa. Okey, kita masih lagi berada dalam tajuk masa, tetapi ini tempoh, kita nak mengira tempoh yang berkaitan dengan zon masa. Jadi apa dia zon masa? Baik, seterusnya kita lihat slide yang seterusnya. Okey. Beza masa dipengaruhi oleh jarak antara satu zon masa dengan zon masa yang lain. Okey, jarak beza masa yang tadilah 1 jam, 8 jam tu kita tengok pada jarak dia. Semakin jauh jarak antara zon masa, semakin bertambah beza masa. Macam tadi kita lihat contoh London 8 jam. Maka kita tahu London dengan Malaysia tu beza dia agak jauh beza masa. Agak jauhlah kedudukan dia, jarak dia. Kemudian Osaka dengan Malaysia 1 jam je berbeza masa. Maksudnya jarak Malaysia dengan Osaka hampir dekat, tak jauh mana. Jadi negara-negara yang berada di sebelah timur akan menerima cahaya matahari terlebih dahulu. Okey, maksudnya negara-negara di sebelah timur akan siang dahulu. Okey, akan siang dahulu, manakala negara-negara di sebelah barat masih lagi malam. Jadi apabila kita dah negara-negara di timur malam, barulah negara-negara di sebelah barat akan jadi siang. Okey. Jadi maka waktu di sebelah timur lebih dahulu ataupun lebih awal berbanding negara-negara di sebelah barat. Untuk menentukan waktu di negara-negara lebih timur, kita nak tentukan waktu pukul berapa kat sana. Kalau negara-negara lebih timur, beza waktunya perlu ditambah. Okey, jadi kamu kena ingat dia punya formula lah, lebih kurang formula, iaitu timur sama dengan tambah. Okey, timur tambah barat tolak. Okey, timur tambah barat tolak. Kita ambil dia punya huruf T ni. Okey, T untuk timur. Okey, T untuk timur, maka kita kena tambah. Okey. Jadi kita nak tahu dia yang mana satu timur, yang mana satu barat. Okey, tips dia, kamu tengok kalau satu-satu negara, okey, cikgu buat satu garis. Negara tu berada di sini. Okey, negara yang kamu contohkanlah. Katakan negara Malaysia. Kita tengok kalau negara tu berada di sebelah kanan, semakin ke kanan, maka negara itu adalah negara yang lebih timur berbanding negara Malaysia. Kalau negara tu berada di sebelah kiri, maka negara itu kita cakap dia lebih barat. Negara yang berada di sebelah barat Malaysia. Okey, ini kanan. Ini kiri. Okey. Okey, kanan timur. Macam mana kita nak ingat kanan ni negara timur? Kita ingat orang-orang timur. Contohnya orang Malaysia ni orang timur lah. Orang timur dia makan menggunakan tangan kanan. Okey, orang timur dia banyak mendahului yang kanan. Orang barat dia tak kisah makan pakai tangan kiri pun tak kisah, masuk rumah pakai kaki kiri pun tak ada masalah. Itu orang barat. Jadi kiri kita kaitkan dengan barat, kanan kita kaitkan dengan orang timur. Jadi kita ingat kanan saja, ke kanan saja, maka dia negara yang lebih timur. Jadi timur kena tambah, barat kena tolak. Okey, tadi cikgu sebut. Jadi kamu ingat timur tambah, barat tolak. Okey, kita tengok contoh. Berpandukan contoh di A, pukul berapakah di Malaysia jika waktu di London pada pukul 3 petang? Sekarang ni kita berada di, ingat contohnya kita berada di London lah. Kita nak cari di Malaysia, waktu di Malaysia. Okey. Jadi kita sekarang berada di London. Okey. Okey, kita berada di London. Nak cari Malaysia. Malaysia duduk belah kanan kah belah kiri? Jadi kalau kamu rujuk muka surat 99 nanti, kamu akan nampak Malaysia akan berada di sebelah kanan London. Okey, ini Malaysia. Jadi kalau kanan di negara yang lebih timur. Kalau timur kena tambah, maka kita kena tambah.
Beza waktu dia berapa tadi? 8 jam. Beza waktu tadi yang soalan yang pertama tadi. Soalan contoh yang pertama tadi dia beritahu 8 jam. Maka dia ada penambahan sebanyak 8 jam. Sebab itulah kita tambahkan 3 petang tambah 8 jam. Okey, ini kita buat dalam waktu 24 jam. Ini akan jadi 15 tambah 8 jadi jam 23 ataupun pada pukul jam 23 sama dengan pukul 11 malam. Yang ni cikgu dah terangkan tadi ni. Okey. Dia kata mengapakah waktu di sebelah timur mendahului waktu di negara sebelah barat. Nah, sebab negara-negara timur akan menerima cahaya matahari dulu. Disebabkan oleh putaran bumi, sebabkan negara-negara sebelah timur akan mendahului negara-negara sebelah barat. Maka sebab itu kita lebih awal. Okey. Seterusnya kita tengok slide yang seterusnya. Okey, inilah zon-zon masa yang cikgu beritahu tadi. Okey, jadi ada warna-warna ni. Jadi setiap warna ni mewakili satu zon masa lah. Nampak ada satu warna sini, warna-warna. Ini tak berapa terang ni kan. Okey. Setiap satu warna ni mewakili zon-zon masa. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi negara kita, kamu boleh tengok kat situ. Negara Malaysia ada kat sini. London sebelah kiri. Okey, ke kiri. Kali London tu berada di sebelah barat Malaysia. Manakala Jepun di sebelah berada di sebelah kanan. Maka kanan dia timur. Jadi kalau kita duduk di Malaysia nak cari negara waktu di negara Jepun, kita kena operasi tambah. Kalau kita duduk di Malaysia, kita nak cari waktu di London, kita kena buat operasi tolak. Okey. Malaysia lebih timur. Malaysia lebih timur berbanding London. Okey, Malaysia lebih timur. Lebih timur tu maksudnya lebih ke kanan. Bahasa lainnya lebih ke kanan. Manakala Jepun lebih timur, maka Jepun lebih kanan dari kita. Jepun lebih timur. Duduk lebih ke kanan. Kalau ke kanan kita kena tambah. Jika hendak cari waktu di Malaysia dari London. Jadi London di sini. Kita duduk kat London, kita nak cari di Malaysia. Okey, London kat sini. Malaysia dekat sini. Jadi dari London ke Malaysia, dia ke kanan. Jadi bila ke kanan, dia lebih timur. Jadi kalau lebih timur, operasinya operasi tambah. Jadi hendak cari waktu tu. Tapi, ni kalau kita di London ni. Tapi jika kita hendak cari waktu di London dari Malaysia, perlu operasi tolak. Okey, yang ni terbalik pula. Kita duduk dekat Malaysia. Okey, kita nak cari waktu di London. Jadi sebelah kiri, maksudnya dia lebih barat. Kalau negara-negara yang lebih barat, kita kena buat operasi tolak. Okey, itu cara dia kena ingat. Berdasarkan peta ni kamu kena tahulah. Oh, sebelah kiri ke sebelah kanan. Okey. Baik. Andai kata cikgu nak tengok, kita nak pergi ataupun ada saudara mara kamu yang sedang mengerjakan umrah. Haji baru je lepas. Okey, nak mengerjakan umrah. Jadi kalau kita nak tahu tu, kita nak kena tambah ke kita nak kena tolak. Jadi kita cari negara yang nak pergi tu. Jadi kalau kita buat umrah, kita akan buat umrah di kat mana? Ini dia negara Arab Saudi. Okey, Mekah dan Madinah berada di negara Arab Saudi. Jadi kita dari Malaysia, kita nak bergerak ke Arab Saudi. Maka kita akan bergerak ke sebelah kiri. Kalau ke sebelah kiri, dia makin ke arah barat.
Bila ke arah barat, maka operasinya operasi tolak. Jadi jarak dia banding Malaysia dengan Arab Saudi tak sejauh Malaysia ke London. Malaysia ke London dia kata 8 jam. Jadi sini mungkin 4 jam begitulah. Cikgu pun tak pasti, jadi kamu kena cari sendirilah. Tapi berdasarkan yang ni kita lebih kurang, kita agak-agak lebih kurang 3 jam, 4 jam macam tu berbanding di Malaysia. Jadi kalau kamu nak telefon, katakan nak telefon Tok Wan kamu ke ayah kamu yang sedang mengerjakan umrah, katakan kamu telefon pada pukul di Malaysia pada pukul 7 pagi. Okey, 7 pagi. Katakan beza masa dia 4 jam. Maka kamu kena ingat di Mekah pada waktu tu dah pukul 3 pagi. Sebab dia tolak 4 jam. Okey. Jadi jangan heranlah kalau terkejut ayah kamu tak bangun lagi, dah pukul 7 pagi tak bangun subuh lagi. Tak masuk subuh lagi. Walaupun di Mekah tu subuh dia awal, pukul 4.30 subuh dah. Pukul 5 subuh dah. Kadang-kadang pukul 3 pagi ni orang baru nak bangun. Bangun nak pergi ke masjid. Okey. Tapi di Malaysia masa tu dah pukul 7 pagi dah cerah dah. Sebab di Malaysia kita mendahului Arab Saudi. Kita awal berbanding Arab. Baik. Sambung slide yang seterusnya. Nyatakan tarikh dan waktu di Kuala Lumpur jika waktu di Osaka jam 3. Okey, waktu Osaka jam 3 ya. Osaka jam 3, bukan 3, maaf. Jam 12.30 malam ni pada 31 Mac 2011. Jadi Osaka, okey, Kuala Lumpur ataupun Malaysia duduk belah kiri, lebih barat. Jadi kalau barat, operasinya tolak. Kita kena undur masa. Jadi sebab tu kita undurkan masa. Jadi pada ni dia undur sebanyak 1 jam. Ini berdasarkan contoh yang tadi dia kata Osaka 1 jam. Jadi daripada 31 Mac ni, okey, dia gerak patah balik ni setengah jam. Sampai sini setengah jam baru. Gerak lagi setengah jam baru jadi 1 jam. Maka dia akan jadi jarum jam ni akan melepasi 12. Bila dia melepasi 12, maka dia akan berubah tarikh yang lain. Dia akan jadi 11.30 tapi pada 30 Mac. Jam 11.30 malam. Okey. Ini pula menara jam di Auckland. Auckland ni berada di New Zealand. Negara New Zealand. Kamu boleh semak peta tadi. New Zealand berada di sebelah mana. Okey. Kalau kamu semak betul-betul, dia akan duduk di sebelah kanan. Okey, di sebelah kanan. Sebelah kanan maksudnya dia berada di lebih timur berbanding negara Malaysia. Jadi beza waktunya 4 jam. Maksudnya dia kena tambah 4 jam. Sebab timur kena tambah. Jadi tambah 4 jam daripada 10.15 tambah 4 jam. Kira sendirilah. 10, 11, 12, 1, 2. Dia akan jadi 2.15 petang. Okey. Ataupun kamu boleh buat dalam bentuk lazim. Kalau bentuk lazim, kita akan buat jam dulu. Jam 3 minit. Kemudian apabila tambah dengan 4 jam, kita masukkan nilai itu pada bahagian jam sajalah. Dia akan jadi 14.15. Yang ni waktu 24 jam lah. Jadi 14.15 jam. 14.15 ni waktu 24 jam. Atau kita boleh sebut dalam waktu 12 jam. Kalau waktu 12 jam, lepas 12 saja, kita akan tolak balik 12. Dia akan jadi 2.15 petang. Sebab dah lebih 12, dia akan jadi petang. Okey, Argentina. Kita tengok kes Argentina sebelah barat dari Malaysia. Okey, boleh tengoklah hari peta tu Argentina. Pertama barat. Bila barat kita tahu kena tolak. Kita cari pula beza masa. Beza masa ialah 13 jam. Maksudnya tolak 13 jam. Tentu waktu dah hari Argentina sekitar Malaysia pada pukul 9.40 hari Khamis. Diberi waktu dan juga tarikh. Hari, waktu dan juga hari. Baik. 13 jam. Okey. Kalau 12 jam, dia akan jatuh pada waktu yang sama. Tetapi kalau pagi, dia akan jadi petang. Kalau petang, dia akan jadi pagi. Contohnya. Okey.
9.40 pagi. Okey, dia akan jadi, kalau kita undurkan masa 12 jam, dia akan jadi 9.40 petang ataupun malam lah. Okey, 9.40 malam hari sebelumnya. Hari sebelumnya. Apa-apa sajalah. Kalau 12 jam dia akan sama. Depannya akan sama. 9.40, sini pun 9.40. Tetapi dia berbeza pagi, dia akan jadi petang. Kalau contoh lain lah. Contoh lain cikgu bagi pukul 2.30 petang. Yang ni sebabkan dia undur ke belakang. Dia barat, dia tolak, dia undur ke belakang. Dia akan undur, dia akan jadi pada pukul 2.30 pagi. 2.30 pagi waktu malam tu lah. Pagi-pagi sejuk tu pagi. Hari sebelumnya. Kalau ini Khamis, dia akan Rabu. Khamis, ni Rabu. Okey. Dia waktu depan dia sama. 2.30, 2.30. Tetapi ini petang, ini pagi. Okey. Jadi kita tengok balik contoh. Contoh yang ini kita cuba selesaikan. Kita ambil 12 jam. Kita tahu 12 jam dia akan jadi waktu yang sama. Di sini dia 9.40 AM. Okey, 9.40 AM. Okey, hari Khamis. Kita kena undurkan masa selama 12 jam. Okey, undur masa 12 jam. Dia akan jadi 9.40 juga, tetapi bukan lagi AM, dia akan jadi PM hari Rabu. Tetapi dalam cerita ni, soalan ni dia minta 13 jam. Undur lagi 1 jam, jadi 9.40 tadi. Dah jadi PM lah, malam. Tadi pagi-pagi, dia akan jadi malam lah, undur waktu. Undur lagi 1 jam, dia akan jadi 10.40 malam hari Rabu. Okey, yang ni 12 jam kita kira. Yang ni kita tolak lagi 1 jam. Maka dua-dua ni akan jadi 13 jam. Jadi itulah jawapan dia. Silap. Cikgu silap. Sorry. Dia undur 1 jam. Undur. Jadi 8.40 lah. Bukannya tambah. Tadi tambah. Undur lagi 1 jam, dia akan jadi 8.40 hari Rabu. Okey, ini jawapan yang 8.40 malam hari Rabu. Okey, seterusnya kita nak, okey, ini soalan muka surat 101. Okey, nombor 1 cikgu dah bagi jawapan. Kita bincangkan sekarang. Cikgu nak bincangkan untuk soalan 2. Dia nak minta tempoh dalam hari. Okey, tempoh dalam hari. Dia bagi hari Khamis minggu kedua, hari Sabtu minggu ketiga. Baik. Macam mana nak selesaikan? Untuk satu minggu dikira pada hari Khamis kepada hari, jangan pada hari Khamis juga. Dia akan jadi hari sebelum Khamis. Kalau Khamis ke Khamis, dia akan jadi satu minggu, satu hari. Jadi kita ambil hari sebelum. Kalau hari Khamis, dia akan jatuh pada hari Rabu. Khamis hingga Rabu dikira 7 hari. Baik. Khamis ini minggu ke-2. Okey, minggu 2. Yang ni akan jatuh pada minggu seterusnya lah, minggu 3. Ini dah dapat 7 hari. Okey, kita sambung daripada itu. Selepas hari Rabu, dia akan jadi hari Khamis. Ini minggu ketiga. Okey. Lepas tu, kita nak, dia sampai hari Sabtu. Khamis belum lagi. Jadi kita akan Khamis sampai hari Sabtu. Kita nak kira sampai hari Sabtu. Yang ni kan boleh kira satu demi satu. Bermula dari hari Khamis tu. Khamis, Jumaat, Sabtu. Okey, jadi Khamis, Jumaat, Sabtu tu 3 hari. Okey, 3 hari. Jadi daripada minggu kedua ke minggu ketiga ni dah dapat 7 hari, tambah lagi 3 hari, dia akan jadi total dia 10 hari. Itu cikgu silap bagi tu. Cikgu buat daripada minggu pertama sampai minggu tu dia dapat 17 hari tu. Okey, ada cikgu bagi dalam gambar tu. Itu silap. Dia
10 hari ya, sebab dia daripada minggu kedua ke minggu ketiga sahaja. Okey. Seterusnya kita tengok soalan seterusnya 21 Mei 2014 hingga 18 Jun 2014. Baik. Kita ambil okey, ni dah selesai. Kita tengok 21 Mei sehingga hujung bulan Mei ada 31. Jadi 31 Mei. 21 Mei hingga 31 Mei ni berapa hari? Kamu boleh kira sendiri. Daripada 21, kira 1, 1, 21, 22, 23 dan seterusnya. Ataupun kamu boleh tolak 31, tolak 21, kamu akan dapat 10. Okey, tetapi ke dalam masa, selepas kamu tolak, kamu kena tambah balik 1. Sebab bila kamu tolak, kamu cari beza di antaranya. Kamu tak kira sekali pada tarikh 21 tu tak termasuk sekali. Jadi ingat hati-hati. Kalau kamu nak buat operasi tolak boleh, tapi ingat kena tambah sekali lagi. Kalau kamu tak yakin, kamu kira 1, 1, 21, 22, 23 dan seterusnya. Okey, kalau buat operasi tolak 31 ni tolak dengan 21 jadi 10 tambah balik 1 dia akan jadi 11 hari. Dan kita sambung lepas 31 Mei dia akan jatuh pada 1 Jun. 1 Jun sehinggalah 18 Jun. Yang ni senang. Kita ambil je tarikh hadapan ni. Tarikh hadapan ni 18 Jun. Sama dengan 18 Jun tu 18 hari ya. Maka kita jumlahkan, kamu akan dapat 29 hari. Okey. Soalan 3. Nyatakan tempoh dalam tahun, bulan dan hari. Dah tempoh 3 benda nak kena ingat ni. Kita kena tahun, bulan dan hari. Okey. Kita ambil tahun. Kita tulis tahun. Dan bulan. Kita tulis hari. Tahun 2020 betul lah. Ogos. Ini tak ada hari lah. Ogos ni bulan 8. Kita kena, kalau kita nak cari tempoh, tempoh kita kena ambil tamat, tolak mula. Ini tamat tolak mula. Jadi 8 Ogos 2020 hingga April 2017. Ditolakkan 8 tolak 4, 4 bulan, 7, 3 tahun. Jadi jawapannya 3 tahun 4 bulan. Okey, hari tak ada lah. Okey, hari tak ada. Okey. Okey, kita nak tengok soalan B. Sama juga kita buat jadual. Kita buat jadual tahun, bulan dan tahun, bulan, hari. Ingat tempoh mesti waktu tamat dulu. 2023 Mac bulan 3, tarikh dia 19. Kemudian 2018 waktu mula, bulan Februari bulan 2, tarikh dia 23. Okey. Sekarang 19 nak tolak 23 tak cukup. Okey, kita kena pinjam dekat bulan. Maka tinggal 2 bulan. Setiap 1 bulan kepada 1 hari, dia akan tambah 30. Okey, tambah 30. Jadi sini akan jadi 49. Okey, 49. Jadi kamu tolak 9 tolak 3, 6. 4 tolak 2, 26. Sini 2 bulan habis. Okey, 23 tolak 18 ada beza 5 tahun. Jadi jawapan dia 5 tahun 26 hari. Okey, 5 tahun 26 hari.
Okey. Waktu tiba. Kita nak cari waktu tiba. Waktu tiba, kita perlu tambah. Kalau nak cari tiba, kena tambah. Kalau nak cari mula, kena tolak. Jadi 1.30. Kita ambil jam. Kita tulis minit. Kita buat jadual. Ini panggil jadual T lah. Jam 1 minit 30. Tambah 4. Kalau tempoh kena tambah lah. Tambah 4. Bukan tempoh. Yang ni tempoh kita ada. Kita nak cari waktu tiba. Kita kena buat tambah. Tambah 4 jam 15 minit. Kamu akan dapat 45 minit kat sini. 5 jam. Kamu akan dapat Allah. Okey, cikgu dah tertekan slide ni. Dia nak bagi slide seterusnya. Tapi kamu buatlah. Kalau waktu tiba, kamu kena tambahkan dengan tempoh. Kamu buat jadual T, tambah dengan tempoh. Waktu tiba tu waktu tamat lah. Kalau waktu mula, kamu kena tolak. 5.15 tu tolak dengan 6 jam 10 minit tu. Okey. Ini kita buat beza masa. Timur tambah. Kuala Lumpur dengan Sydney 2 jam beza masa. Dia kata Sydney berada di sebelah timur. Okey, dia lagi timur, maksudnya Sydney lagi awal berbanding Malaysia. Jika pada pukul 1.4, pukul berapakah waktu di sini? Di Sydney. Jadi 16.00. Ni jam, ni minit. Kena tambah je lah. 2 jam. Sebab dia berada di sebelah timur. 18.00 ni jam 18.00 ataupun pada pukul 6 petang. Okey, sini 2 jam awal sebab dia duduk lagi sebelah timur. Okey. Operasi tolak, beza masa operasi tolak. Waktu di Malaysia adalah 1.30 pagi hari Khamis. Waktu di Itali. Itali dia berada di sebelah barat. 6.30 petang hari Rabu. Beza masa di antara Malaysia dengan Itali. Berikan satu. Okey. Beza masa kita kena tolak lah. Kita kena buat jadual. Kita kena tolak. Okey. Kita ada jam dan juga minit. Okey. Jadi kita ambil yang sebelah yang sebelah kanan lah, yang dah mendahului ialah hari Khamis lah, iaitu pada pukul 1.30 pagi. Hari Khamis ni. Oh, ni kita kena buat garis masa ni, tak apa. Ni 6.30 petang hari Rabu. Okey. Yang ni kita tak boleh buat lah sebab dia pada hari yang berbeza tau. Jadi apa yang kita buat? Kita buat garis masa. Ini pukul 12 malam. Okey, ini 12 malam lah. Ini hari Khamis. Ini hari Rabu. 1.30 pagi di sini, 1.30, dan di Itali 6.30 petang. 6.30. Jadi kamu undurkanlah 1.30 pagi, 12.30 pagi. Lepas tu 12.30 undur lagi jadi 11.30. 11.30 hari Rabu lah. Lepas tu undur lagi 10.30, 9.30, begitu 8.30, 7.30, 6.30. Okey, patutnya sama ni. Cikgu dah buat macam tu. Okey. Kita start balik lah. Kita buat lain lah. Kita buat sini. Sini 6,
setengah. Okey, jadi 12 setengah dia akan masuk. 12 setengah, 11 setengah, 10 setengah, 9 setengah, 8 setengah, 7 setengah, 6 setengah. Jadi kamu kira lah berapa jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka beza dia adalah 7 jam. Okey.